Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fiza Munirah Mahrab. Berita utama. Kemudahan asrama di sekolah luar bandar amat penting dalam memastikan akses pendidikan yang menyeluruh untuk semua pelajar. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia dalam masa sama membantu menyediakan tempat tinggal kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pengangkutan. Menurut beliau, sebahagian kawasan di bawah bidang kuasa Pejabat Pendidikan Dalat kini hanya boleh dihubungi melalui sungai dan terletak di kawasan luar bandar. Ramai anak-anak kita akan tercicir. Sebab apa? Pengangkutan itu satu isu. Jarak sekolah daripada rumah. Kemudian pengangkutan, apa jenis pengangkutan yang ada? Selamat ke tidak anak-anak kita ni? Kalau hari-hari naik bot, kalau ada ibu bapa yang hantar, alhamdulillah, untuk jarak jauh daripada rumah ke asrama. Ini adalah faktor yang masih perlu difikirkan untuk di negeri Sarawak, keperluan asrama ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu berkata demikian semasa berucap merasmikan pertandingan asrama terbilang Keceriaan Asrama 2023 peringkat sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Dalat bertempat Kompleks Kebajikan Dalat pada Rabu. Memerang serius perkara tersebut, Datuk Seri Fatimah memberitahu pihaknya telah berbincang bersama Lembaga Sungai Sarawak untuk mewujudkan pengangkutan percuma di kawasan luar bandar bagi 10 buah sekolah yang akan memanfaatkan 287 orang pelajar sekolah rendah di bawah program Yayasan Sarawak di Dalat. Beliau turut memaklumkan bahawa di konstituensinya itu juga telah ditubuhkan kelas tambahan untuk komuniti yang mana kawasan Medong dijadikan sebagai projek rintis bermula tahun 2021 dan diperluaskan ke kawasan Kekan Sungai Ud serta Tanam pada 2022. Tambahnya, ia diperluaskan lagi ke Oya, Kuala Hilir, Senau, Bom dan Kampung Balan pada 2023 sehingga memanfaatkan seramai 98 pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Dalat dan SMK Oya setakat ini. Pertandingan asrama terbilang keceriaan asrama itu telah disertai 4 buah sekolah bagi kategori menengah iaitu SMK Batang Igan, SMK Agama Igan, SMK Dalat dan SMK Oya. Manakala kategori sekolah rendah pula melibatkan 9 buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan SK Kampung Klit Pelajau, SK Kampung Bungan, SK St. Luke Nangabao, SK St. Kevin, SK Sungai Rasau, SK Bau Ulu, SK Datu Pengiran Muhammad, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Sansan dan SJKC Poi Yu. Seterusnya, Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak ACS menekankan pendekatan satu pasukan dalam kalangan penjawat awam Sarawak semasa menjalankan tugasan harian. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, penjawat awam perlu bekerja dalam satu pasukan tanpa mengira pangkat, kedudukan, bangsa, agensi dan jabatan masing-masing. Kita tak dapat berfungsi seorang diri. We cannot work in a silo. We have to work together. So, as a civil servant, kita hendaklah memastikan bahawa kita bekerja sebagai satu pasukan. Pada masa yang sama, satu pasukan di sini juga maksudnya kita bekerja dengan stakeholders kita, pemegang taruh. Kita bekerja dengan ahli-ahli politik, dengan ahli-ahli yang berhormat, kita bekerja dengan ketua-ketua masyarakat, kita bekerja dengan pihak private sector dan sebagainya. We work as a team together with them. Beliau berkata demikian semasa ditemui wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempena lawatan sulungnya ke Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak di Kuching pada Khamis. Terdahulu dalam ucapan beliau, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki memberitahu bahawa media sosial merupakan cabaran utama bagi penjawat awam di negeri ini. Justru beliau menasihatkan penjawat awam agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasan kerana rakyat sentiasa memerhati. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut berterima kasih kepada semua penjawat awam Sarawak, terutamanya pegawai-pegawai di JKM Sarawak kerana sentiasa memberikan komitmen jitu dalam menghulurkan berbagai bantuan kepada masyarakat. Dalam majlis sama turut berlangsung sesi soal-jawab di antara pegawai-pegawai JKM Sarawak dan Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mengenai isu-isu berbangkit.
Sementara itu, raptai bagi Majlis Amanat Perdana Premier Sarawak 2024 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK berjalan lancar pada Khamis. Tinjauan yang dilakukan semasa sesi raptai mendapati kerja-kerja pemasangan pentas utama, tempat duduk tetamu jemputan, ujian audio serta yang lain sedang giat dijalankan. Raptai majlis turut dihadiri Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee. Perasmian majlis tersebut akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bang Openg pada Jumaat ini. Turut dijangka hadir dalam majlis perasmian berkenaan ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta pegawai-pegawai Kerajaan Sarawak yang lain. Ke perkembangan berikut. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian menerima kunjungan hormat daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Cina Daerah Seri Aman di pejabatnya di Wisma Wapang Malaysia baru-baru ini. Terdahulu, rombongan tersebut melakukan kunjungan hormat kepada Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dr. Francis Harden Hollis di pejabatnya. Kunjungan bertujuan menyerahkan surat jemputan rasmi kepada Datuk Amar Profesor Dr. Sim dan Dr. Francis untuk hadir ke Majlis Merarau sempena sambutan Tahun Baru Cina 2024 Anjuran Persatuan KMKK Daerah Seri Aman. Perbincangan antara lain Way Forward untuk memperkasakan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di semua peringkat turut diadakan. Dalam perkembangan lain, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bang Openg menyantuni keluarga hero yang terlibat dalam kemalangan kebakaran Syafiq Muhammad Ali Hanafiah. Menurut Fazruddin, Premier Sarawak mengambil berat akan keadaan yang menimpa Syafiq pada 28 Ogos tahun lalu dan memutuskan untuk menyalurkan bantuan berjumlah RM50,000 bagi meringankan beban keluarganya. Jadi hasil daripada penelitian yang amat berhormatnya, beliau telah menyumbang ringgit Malaysia RM50,000 kepada keluarga Syafiq untuk meringankan beban dan membantu dalam proses pemulihan beliau. Jadi kita harap. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas melawat Syafiq dan keluarga di sini pada Khamis. Dalam hal itu, beliau memberitahu bahawa Kerajaan Sarawak amat prihatin terhadap kebajikan masyarakat melalui Jabatan Kebajikan yang ada. Justru beliau menyeru agar masyarakat dapat terus menyalurkan maklumat mengenai perkara-perkara seumpama ini agar pihak kerajaan dapat mengambil tindakan segera. Jadi ya juga bukannya tanggungjawab kerajaan saja, yang merupakan tanggungjawab masyarakat juga untuk memberi maklumat kepada agensi-agensi ataupun pihak-pihak yang berkaitan supaya dapat kita ambil tindakan. Semasa lawatan itu, Fazruddin yang juga adun tupung berkesempatan meluangkan masa berbual-bual dengan ibu Syafiq dan dia sendiri. Manakala di Sarike dengan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Wang Tiong Si telah menyantuni penduduk di 31 buah rumah panjang Zon G dan E di Bintangor baru-baru ini. Semasa berucap, beliau mengucapkan terima kasih atas sokongan yang sentiasa diberikan oleh para penduduk dan berjanji akan memberikan bantuan kepada penduduk setempat dengan cara berperingkat. Katanya walaupun selalu berada di Semenanjung, tapi beliau sentiasa mendengar isu dan masalah di kawasan Parlimen Sarike. Lawatan beliau pada hari tersebut bermula dari rumah Turi Rentap dan berakhir di rumah Gerinang Jadam. Turut diagihkan semasa lawatan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Ujang Berinau, JKKK Rumah Jeromi, JKKK Rumah Chan Minggat, JKKK Rumah Munang Lingan dan JKKK Kampung Melaya Nangas Trust. Selain itu, turut menerima adalah JKKK Rumah Angelo Ngumbang Batu 4, JKKK Rumah Eagle Batu 7 Desa Sungai Meradung, JKKK Rumah Henry Cindang, JKKK Rumah Jagan Sepasir Sungai Madur Bintangor, JKKK Rumah Adiyah Bungai Jalan KJ di Batu 8, Sungai Madur Ringin Bintangor dan JKKK Lubuk Embawang Batu 8. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan pemakluman mengenai jadual dan tempat pertandingan acara Sukan Suksar di Sibu. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.